Kawasan, hari ini kita belajar tajuk terakhir dalam bab 1 tingkatan 5 iaitu tajuk kekenyalan. Okey, mula sekali kita tengok apakah itu definisi kekenyalan. Kekenyalan ialah sifat bahan yang membolehkan suatu objek kembali kepada bentuk dan saiz asalnya selepas daya yang bertindak ke atasnya dialihkan. Contohnya, kalau kita kenakan satu daya tarikan ke atas satu objek, ke atas satu spring contohnya, spring itu akan memanjang. Selepas tu kita alihkan daya tarikan tu, jadi spring tu akan kembali kepada panjang asal dia. Tu maksudnya spring tu mempunyai kekenyalan. Ini satu eksperimen untuk menentukan hubungan antara daya dan pemanjangan spring. Jadi ini ada satu spring. Kita letak plastisine untuk kita lekatkan jarum peniti. Jadi jarum peniti ni tujuannya digunakan untuk sebagai penanda aras supaya kita dapat baca bacaan skala pada pembaris. Jadi kita tengok pemboleh upah dia yang dimanipulasi ialah daya. Daya ni unit dia Newton. Jadi bila kita gantung satu beban, contohnya beban tu adalah berjisim 1 kg, jadi daya dia adalah 10 Newton. Pemanjangan spring ni kita akan tengok lepas ni definisi dia. Pemanjangan spring ni kita tengok beza panjang spring sebelum dan selepas digantung beban. Pemalar bagi eksperimen ni, pemboleh ubah dimalahkan ialah contohnya jenis spring, kita gunakan benda yang sama. Kekerasan spring, pemalar spring, diameter spring. Next. Apakah maksud pemanjangan spring? Pemanjangan spring ialah penambahan panjang spring apabila daya regangan dikenakan ke atas spring itu. Ini adalah panjang spring asal iaitu L0. Kemudian bila kita gantung satu beban F, spring itu memanjang. Jadi panjang baru dia L. Panjang lama dia, panjang asal dia L0. Jadi pemanjangan spring itu ialah L tolak dengan L0. Jadi dapat X. Dapat X. Dapat X. Yang seterusnya. Hukum Hooke. Hukum Hooke tadi kita lepas. Hukum Hooke ialah berkadar pemanjangan spring adalah berkadar terus dengan daya yang dikenakan ke atasnya apabila selagi tidak melebihi ataupun selagi tidak melampaui had kenyal. Jadi mula tulis sikit. Hooke menyatakan bahawa X berkadar terus. X ni adalah pemanjangan spring. Pemanjangan spring berkadar terus dengan daya yang dikenakan selagi tidak melebihi had kenyal. Ni adalah definisi yang lama lah. Bagi ingat tanya biasa ni. Macam mana kita nak tengok dia berkadar terus? Berkadar terus. Gini. Contohnya ni X, ni F. Jadi bermula daripada asalan, kita kata dia berkadar terus lah. X berkadar terus dengan F. Ataupun kita letak F ke sini, X ke sini. Kalau bermula dari asalan, F berkadar terus dengan X. Melebihi had kenyal. Macam mana kita nak tengok had kenyal? Ni graf dia, contoh. Ni F, ni X. Mula-mula dia berkadar terus.
Okey, pada satu tahap tu dia mula melengkung. Jadi pada tempat terakhir garis lurus ni, okey, titik terakhir garis lurus ni kita kata dia mematuhi hukum Hooke. Mematuhi hukum Hooke. Jadi sini ni kita panggil had kenyal. Had kenyal. Yang melengkung ni maknanya masa ni lah dia sudah tidak mematuhi hukum Hooke. Sudah tidak berkadar terus. Kalau garis lurus ni berkadar terus. Okey. Jadi tengok tanya periksa ni dibagi graf, lepas tu disuruh label di manakah had kenyal bagi spring tersebut. Jadi kita label dekat titik terakhir garis lurus tu lah. Bila dia start melengkung tu, tu dah adalah had kenyal. Okey, jadi tengok graf yang ada dalam gambar ni. F melawan dengan X. Okey, jadi hukum Hooke ni bila kita ada F berkadar terus dengan X, bila kita tambah pemalar di tengah, jadi F sama dengan KX. K ni adalah pemalar spring. Jadi kita akan guna banyaklah K ni lepas ni dalam pengiraan. Okey, jadi berdasarkan graf F melawan X, ni F melawan X, kita tengok kalau kita bahagi F ni, F bahagi dengan X, kita akan dapat kecerunan graf. Perbezaan paksi Y bahagi dengan perbezaan paksi X akan dapat kecerunan. Jadi kita tahu K sama dengan F per X. Yang ni daripada graf F bagi dengan X sama dengan kecerunan. Maksudnya pemalar spring K ialah kecerunan graf. Tapi kecerunan graf ni kita tengok juga paksi dia. F melawan X. Kalau graf X melawan F, kecerunan dia bukan K dah. Kecerunan dia adalah 1 per K. 1 per K. Sebab apa 1 per K? Sebab kalau F per X sama dengan K. Kalau X per F akan jadi 1 per K. Dia terbalik. Kita tengok paksi dulu. F melawan X. Kalau paksi X melawan F, pemalar spring dia jadi K dah. Jadi kecerunan dia akan jadi 1 per K. Kecerunan dia 1 per K. Okay, next. Ni yang seterusnya. Kita tengok graf yang sama. Yang diwarnakan ni adalah luas bawah graf. Okay, luas bawah graf ni diwakili oleh segitiga, bentuk segitiga. Jadi rumus segitiga 1/2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Jadi tinggi dia adalah F, tapak dia adalah X. Jadi rumus dia akan jadi 1/2 Fx. 1/2 Fx. Ni ada sini lah. Ni 1/2 Fx. Kemudian untuk tenaga keupayaan kenyal ni adalah potential elastic energy, EP. Rumus dia pun sama, 1/2 Fx. Ni memang gini. Kalau tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. Tenaga keupayaan graviti mgh. Tapi tenaga keupayaan kenyal 1/2 Fx. EP 1/2 Fx. Okey, jadi bila kita tengok EP sama dengan 1/2 Fx sama dengan luas bawah graf, jadi kita boleh buat kesimpulan EP ni 1/2 Fx kan. Kita boleh gantikan F ni dengan Kx. Ni hukum Hooke tadi, persamaan hukum Hooke. Persamaan hukum Hooke ni kita ganti Fkx ni dalam ni. Jadi 1/2 darab dengan Kx darab dengan
KX. Akan dapat 1/2 KX kuasa 2. Jadi kita dapat rumus baru 1/2 KX kuasa 2 ni sama dengan tenaga keupayaan kenyar. Jadi rumus yang pertama kita dapat tadi ialah F sama dengan KX. Rumus yang kedua, EP sama dengan 1/2 KX kuasa 2. Nak tukar 2 ni. Okey, next. Okey, yang ni gambar rajah ni untuk membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai K. Nilai K, pemalas spring. Sebab spring ni ada macam-macam. Ni spring, ni jenis spring ni. Spring yang berbeza jenis. Yang ni keluli warna hitam. Yang ni kuperang warna brown. Berbeza pemalas spring dia. Kalau ni tebal, spring tebal ni spring nipis tapi panjang sama. Hak ni pula diameter besar, hak ni diameter kecil. Hak ni pula pendek, hak ni pula panjang. Jadi kalau kita gantungkan dengan beban yang sama, pemanjangan dia pun berbeza. Bila pemanjangan dia berbeza, nilai K dia pun berbeza. Sebab kita tengok daripada graf kan. Okey, gini. Ni F, ini X. Okey, kalaulah K tu mendatar gini. K mendatar gini maksudnya K tu kecil. Okey, kalau graf F ni X, ni K dia besar. Maknanya kecerunan dia besar. K dia besar. Jadi kita tengok pemanjangan lah. Kalau gini maksudnya dia tidak memanjang, kurang memanjang. Bila kurang memanjang, pemalas spring dia besar. Kalau ni pula mudah memanjang. Bila mudah memanjang, pemalas spring dia kecil. Okey. Jadi tengok jenis Tengok faktor jenis dulu. Okey Untuk jenis keluli dengan kuperum ni, keluli ni dia punya pemalas spring lebih besar. Dia susah nak dimanfaatkan, susah nak diregangkan. Jadi dia punya graf dia tu macam gini. Okey. Kalau kuperum jadi gini graf dia. Okey, dia tengok pada jenis bahan lah. Okey, untuk kes yang kedua, spring yang tebal dengan spring yang halus. Ni, kalau spring dia tu tebal, dia punya K, maknanya dia kurang memanjang, kurang meregang lah. Kurang berlaku pemanjangan sebab dia tebal. Kalau spring yang nipis, yang K dia lebih rendah. K dia kecil ni. K rendah dia mudah memanjang. Okey. Tengok yang ketiga pula. Spring yang berdiameter besar. Ni diameter kecil. Okey. Diameter besar. Dia punya K tu lebih kecil. Jadi dia mudah memanjang. Jadi yang sebaik-baiknya kalau tak mau bagi mudah putus, kita ambil yang diameter yang kecil ini. Dia tampak memanjang, dia mudah memanjang. Okey. Yang seterusnya spring yang pendek dengan spring yang panjang. Okey, kalau spring pendek, K dia tinggi. Spring pendek, K dia tinggi. Okey, kalau spring dia panjang, K dia rendah. Okey, kita tengok graf dia macam mana kalau K dia tu menegak banyak sangat, maknanya K dia besar. K dia mendatar sikit, maknanya K dia kecil. Pemalas dia kecil. Jadi kita ingat tu lah, pemalas spring ni diwakili oleh kesurunan graf F melawan X. Bukan X melawan F. Okey, yang seterusnya. Bagaimanakah susunan spring mempengaruhi pemanjangan dan tegangan spring? Okey, jadi yang disusun secara bersiri ni maksudnya dia susun secara memanjang. Jadi bila berlaku gini, daya dia sama pada spring ni. Kalau contohnya daya sini adalah 1 Newton, sini 1 Newton, sini pun 1 Newton. Jadi pemanjangan spring dia akan campur.
Dia akan campur. Kalau sini memanjang 2 cm, mak ni pun 2 cm. Jadi jumlah pemanjangan dia adalah 4 cm. Dicampur dua. Okey, kalau spring yang disambung secara selari ni sebelah-sebelah gini. Tegangan dia kita bagi dua. Jadi kurang tegang, kurang payah nak putus lah. Contohnya kalaulah kita gantung beban 10 Newton. Jadi tegangan di sini jadi 5 Newton. Tegangan sini 5 Newton. Pemanjangan pula berkurang. Contohnya kalau gantung satu spring dengan 10 Newton, X dia adalah 6 cm. Tapi bila dia gantung dua spring yang sama, digantung beban 10 Newton pada dua spring yang sama secara selari. Jadi sini 3 cm, sini 3 cm. Okay. Dan dia memanjang bagi dua. Patutnya 6 cm. Tapi sebab dia ada dua, dia bagi dua. Macam 6 bahagi 2 dapat 3 cm. 6 bahagi 2 dapat 3 cm. Ni dicampur. Kalau sini 2 cm, sini 2 cm. Jadi 4 cm. Okey, mari kita jawab soalan dalam buku teks. Apakah yang dimaksudkan dengan kekenyalan? Kekenyalan ialah sifat satu bahan yang boleh kembali kepada bentuk asal apabila daya yang dikenakan ke atasnya dialihkan. Okey, nampak lah. Okey, yang seterusnya rajah 1.43 menunjukkan graf daya F melawan X. F melawan X. Tengok graf paksi dia, F melawan X. Nyatakan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan bahawa X berkadar terus dengan F selagi tidak melebihi had kenyal spring itu. Okey, B pula. Adakah spring itu mematuhi hukum Hooke? Jadi bila kita tengok dia berkadar terus dan tidak melebihi had kenyal, jadi dia mematuhi hukum Hooke. Okey, hitungkan pemalas spring, nak cari K. Jadi kita senaraikan dulu maklumat yang rumus yang kita ada, F sama dengan KX. Jadi tengok dalam graf ni kita ambil nilai F sama dengan 15. K yang kita nak cari, X adalah 0.06. Ni unit dalam meter. Jadi K sama dengan 15 bahagi 0.06. Okey, berdiri lah. Okey, unit dia M negatif 1. Okey, soalan D pula. Berapakah tenaga keupayaan kenyal? Berapakah EP? Dalam spring itu apabila diregangkan sehingga pemanjangan X sama dengan 0.04 meter. Jadi kita ada rumus 1/2 KX kuasa 2. Kita gantikan 1/2 darab dengan K. K ambil ni lah. 15/0.06. Okey lah ni. Darab dengan X kuasa 2. Okey, X kuasa 2. X dia bagi 0.04. Jadi kira lah. Apa? Okey. Yang seterusnya, soalan nombor 3. Soalan nombor 3, rajah menunjukkan suatu susunan spring. 3 spring yang sama, serupa. Okey, P, Q dan R. Pemalas spring ialah 4. K dia adalah 4. Susunan dimampakkan oleh daya 8. Ni daya 8. Mampak ni maknanya dia tekan. Dia tekan ataupun dia mampak, dia rapatkan. Tentukan daya yang dialami oleh setiap spring. Jawab dulu, daya pada P ialah 8 Newton. Okey, daya pada Q sama dengan R. Kita kena bahagi 2 lah. F bahagi 2 sebab disusun secara selari. Jadi 8 bahagi 2 dapat 4 Newton. Okey, pada Q 4 Newton. Pada R pun 4 Newton. Ini 8 Newton. Okey, soalan B. Pemanfaatan setiap spring. Nak cari X pada setiap spring. Okey, jadi kita ada F sama dengan KX. Okey, tengok pada P dulu. P dia punya F adalah 8. Dia punya K adalah 4. Jadi kita bagilah 8 sama dengan 4 darab dengan
per meter. Tengok dalam ni. Dia punya K sentimeter. So, kita bagi sini sentimeter. Okey, untuk Q pula. Q ni sama dengan R sebab dia spring yang sama. Guna rumus yang sama. F sama dengan KX. F dia 4. Okay, K dia 4. X dia tak tahu. Jadi 4 bagi 4 dapat 1 cm kuasa negatif L. 1 cm lah. Okey, beres nombor A, beres B. C pula. Pemanfaatan sistem spring itu. Jadi dia nak gabungan. Gabung. Okey, bila gabung, okay, contoh sini X dia sama dengan 2. Sini X dia 1. Sini pun 1. Okey, jadi kita gabung. Sini 2. Untuk ni gabung pula. Sistem Q dengan R ni gabung 1. Ni 1 ni 2 Newton. Jadi 2 campur 1 dapat 2 Newton. 2 cm. Okey, jadi gabung-gabung 2 campur 1 dapat 3 cm. Spring ni bila gabung ni, ni mampak 2, ni mampak 1. Dua ni mampak 1. Dia mampak 1. Jadi gabungan dia 3 cm. Okey, beres nombor 3. Nombor 4. Okey, nombor 4 graf ada luas segitiga. Luas berlorek dalam graf itu mempunyai nilai 0.4. Okey, jadi kalau kita ingat luas bawah graf untuk F lawan X ialah tenaga keupayaan kenyal. Rumus dia 1/2 KX kuasa 2. Okey, soalan A. Berapakah daya yang menghasilkan pemanjangan 5 cm pada spring itu? Okay, kita ada rumus F sama dengan KX. Kita ada rumus EP sama dengan 1/2 KX. Okey, macam mana nak kira? KX sama dengan berapa? Pemala dia tak tahu lah. X dibagi 5 cm. Okey, gini. Kita tahu luas bawah graf sama dengan tenaga keupayaan kinetik. Tenaga keupayaan graf kenyal. Okey, luas bawah graf adalah 1/2 darab dengan tinggi darab dengan tapak sebab dia adalah luas segi 3. Hak ni pula EP dia bagi 0.4 Joule. Jadi 1/2 darab tinggi dia F lah. Tapak dia 5. 0.4. Jadi F sama dengan 0.4 darab 2 bahagi dengan 5. Okey, dapat berapa ni? 0.4, 0.8 bahagi dengan 5. Okey, ni adalah Newton centimeter. Awak kira lah ni. Kalau dia nak dalam Newton per meter, awak kena tukar 5 cm jadi 0.05 meter. Okey, hitungkan pemala spring. Pemala spring. Jadi F sama dengan KX. F dia, kita ambil nilai sini, 0.845 ni. Sama dengan K darab dengan 5 lah. Okey, jadi disebabkan ni kita kena tukar kepada meter Jadi 0.05 ni adalah sentimeter dah ni. Betul dah. 0.80 bagi dengan 5. 16 Newton. Ni kena tukar. Wajib tukar sebab unit SI bagi daya. Okey. Unit SI bagi daya ni 0.4 ni. Ni 0.4 ni 2 ni. Ni dalam cm dah. Ni dalam cm. 0.4 Joule. Jadi
Sebab kan kat dalam gambar ni cm, kita kena tukar kepada meter. Jadi 5 ni jadi 0.8 Newton bahagi dengan 0.05 meter. Dapat 16 Newton. Daya ni, daya untuk jawapan A ni dapat 16 Newton. Jadi sini kita ganti 16 Newton sama dengan K darab dengan 5. Jadi K sama dengan 16 bagi 5 akan dapat 5 ni pun kita tukar kepada meter lah, 0.05. 16 bagi 0.05 akan dapat 320 joule. Jadi ingatlah pemanjangan spring ni, kalau kita nak guna rumus F sama dengan KX, kita kena tukar X ni daripada cm menjadi meter. Sentimeter kepada meter. Okey, ada apa-apa soalan? Fahamlah ke tak? Tak faham, PM cikgu. Okey, beres? Assalamualaikum.